Kalimah puasa pun sama, adalah bahasa Sanskrit. Sebab sebelum kedatangan Islam di kawasan Nusantara ini, kita mempunyai agama-agama besar seperti agama pagan yang dikenali agama pahaman nenek moyang. Satu agama Hindu, satu agama Buddha. Ini adalah agama-agama awal yang mendatangi Nusantara sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh pendakwah dan mubaligh-mubaligh daripada tanah Arab. Jadi sebelum mari puasa hak betul ni, ketiga-tiga pahaman dan ketiga-tiga agama ni dah menjalani ibadah, iaitu menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada bersama dengan pasangan, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan bentuk ibadah macam ni dinamakan sebagai upawaasa. Manusia yang hanya berpuasa pada perut-perut mereka, tetapi mereka tidak berpuasa pada anggota-anggota yang lain. Bak tahan makan, dia jaga perut dia. Bak tahan minum, dia jaga perut dia. Bak membatalkan puasa, dia jaga perut dia. Bahagian perut dia cukup jaga tentang puasa dia, tetapi anggota-anggota hak lain tu sama jalan dengan hak belum puasa. Maksudnya mata dia tak berpuasa, dua telinga dia tak berpuasa, bibir, mulut dan lidah dia tak berpuasa, kedua tangan dan kedua kaki tak berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini ketika mana diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita berkumpul di dalam salah satu rumahnya, di dalam masjid ini, sepatutnya kita sebagai hamba-hambanya memanjatkan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah kerana meletakkan diri-diri kita ini semua di kalangan manusia-manusia yang bergelar sebagai seorang Islam, seterusnya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Bersempena di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu tentang pensyariatan berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini adalah satu gesaan dan panggilan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bentuk panggilan yang penuh kemesraan kepada mana-mana manusia yang bergelar Muslim dan seterusnya manusia yang dianggap di sisi Allah sebagaimana beriman kepadanya. Sesungguhnya kita harus memahami
selain daripada perintah puasa, sama seperti gesaan Allah di dalam Al-Quran tentang perintah salat, tentang perintah zakat, tentang perintah haji, dimulakan dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Mengapa Allah memanggil manusia-manusia untuk menjalankan dan mentaatkan keibadahan kepadanya dengan manusia-manusia yang beriman? Sesungguhnya setiap perintah-perintah Allah, lebih khusus merujuk kepada perkara-perkara yang terangkum di dalam rukun Islam yang kelima, adalah suatu amal ibadah, suatu bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah yang mana tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh manusia-manusia yang beriman sahaja. Kita dapat melihat di luar sana, bila mana manusia-manusia yang cuma bergelar sebagai seorang Muslim tetapi tidak mempunyai kriteria yang mencukupi sebagai beriman kepada Allah, mereka sanggup untuk membangkang segala arahan-arahan dan perintah Allah. Di luar sana, jangan pernah cuba menipu mata-mata kita. Kita dapat melihat saudara-saudara Islam kita yang lain. Di samping mereka beragama Islam, ada di kalangan mereka yang sanggup meninggalkan ibadah-ibadah salat. Dengan kata lain, mereka tak mau sujud pada Allah, mereka tak mau salat, mereka tak mau semayang dalam keadaan mereka bergelar Muslim. Begitu jugalah perumpamaan ibadah di bulan Ramadan. Ada di kalangan saudara-saudara kita yang bergelar Muslim tetapi sanggup membangkang perintah Allah dengan meninggalkan ibadah-ibadah puasa. Dan ini telah menyebabkan hati kita sedikit terguris. Kalaulah yang meninggalkan ibadah puasa itu di kalangan kanak-kanak yang berumur 6 hingga awal belasan tahun, mungkin masih tidak menjadi permasalahan. Tetapi kalaulah di kalangan kita yang dah berumur 30-an, 40-an dan 50-an masih sanggup lagi meninggalkan ibadah berpuasa di bulan Ramadan, tepuk dada, tanyalah keimanan masing-masing. Begitu jugalah tentang ibadat zakat. Masih ramai lagi yang bergelar Muslim sanggup lalai, cuai dan cuba melarikan diri daripada kewajipan mentaati perintah-perintah zakat kerana sayangnya mereka kepada harta-harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dan bernilai sementara. Begitu jugalah ibadah haji. Di samping mereka bergelar sebagai seorang Muslim, mereka tidak pernah memasangkan niat di dalam hati dengan harta-harta bertimbun yang diberikan kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji, apatah lagi umrah. Tetapi di tempat-tempat lain, Eropah juga dia sampai, tempat-tempat pelancongan dan peranginan lain dia boleh sampai, tetapi untuk memasang niat mengerjakan ibadah haji di rumah Allah jauh sekali daripada niat-niat yang dipasang di hati mereka. Di dalam ayat ini Allah meminta kepada kita sebagai manusia-manusia Muslim yang beriman, kutiba, yakni ay furida. Kutiba bermaksud difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi kita khusus sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita berbicara tentang persoalan pokok tentang puasa, ini adalah bukan kejanggalan, ini adalah bukan keasingan dan keluar biasaan. Kerana sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang dikatakan sebagai berpuasa ini telah dijalani oleh mereka-mereka yang mendahului zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam konteks sejarah, ibadah puasa telah dimulakan seawal zaman Nabi Adam alaihi salam,
seterusnya diperturunkan secara warisan demi warisan, generasi demi generasi, sampailah ke zaman Nabi Muhammad, dan seterusnya menjadi bentuk peribadahan dan ketaatan kepada Allah sampai ke zaman kita. Kalau kita melihat manusia-manusia yang pernah hidup pada zaman Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu, terutama yang ada keterkaitan dengan agama Yahudi, yang ada keterkaitan dengan agama Nasrani sebagai contoh, memang secara umum kita menyebut berpuasa, tetapi kita tidak mengetahui secara terperinci, secara lengkap, secara detail bagaimanakah bentuk pelaksanaan, bagaimanakah bentuk praktikal umat-umat dahulu menjalani ibadah puasa. Adakah sama seperti ibadah yang dijalani oleh kita umat Nabi Muhammad sekarang? Tetapi merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, terutamanya kitab-kitab perjanjian lama ataupun kitab-kitab perjanjian baru yang sinonim dengan agama Yahudi dan agama Kristian. Sebagai contoh, umat Yahudi juga pernah diperintahkan berpuasa, sebagaimana yang terangkum di dalam kitab para hakim, fasal yang ke-20 ayat yang ke-26, yang mana disebutkan kemudian Bani Israel menuju kepada suatu tempat, yakni keseluruhan bangsa tersebut, dan akhirnya mereka sampai di satu tempat yang bernama Betel, dan di situ mereka tunduk, sujud dan menangis di hadapan Allah, dan mereka berpuasa sampailah kepada waktu senja. Ini menunjukkan umat-umat Yahudi dan Bani Israel, mereka pernah berpuasa di samping mentaati perintah-perintah Allah yang lain sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi. Bahkan kesinambungan Bani Israel ini sampai kepada pemerintahan Nabi Allah Daud. Bahkan pada zaman Nabi Allah Daud, ibadah puasa ini juga berterusan, dan ini dirakamkan di dalam satu kitab yang disebut kitab Nabi Samuel. Fasal yang pertama ayat yang ke-12 menyebut bahawa Nabi Allah Daud alaihi salam juga menekuni peribadahan berpuasa. Begitulah umat-umat Yahudi di Jerusalem yang kita sebut sebagai Baitul Maqdis hari ini, dan kawasan-kawasan sekitar mereka menjalani ibadah puasa dalam bulan yang ke-9 di dalam kalender mereka. Dan ini menyamai dengan orang Islam sendiri. Umat Islam juga berpuasa pada bulan yang ke-9 dalam bulan Hijrah yang disebut sebagai bulan Ramadan. Konteks berpuasa umat Yahudi di Jerusalem, Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya dirakamkan dalam kitab Nabi Armia. Dalam Kristian disebut sebagai Nabi Jeremia. Dalam fasa yang ke-36 ayat ke-9 menyebutkan hal ini. Dan begitu juga ada bentuk-bentuk puasa yang bukan khusus kepada bulan-bulan tertentu, yang bukan khusus kepada ritual-ritual tertentu, tetapi lebih kepada konsep berpuasa untuk penyucian hati, penyucian jiwa dan batin. Ini dirakamkan di dalam kitab Nabi Yesaya, fasa ke-58 ayat ke-6 disebutkan. Bahkan sampailah ke zaman sebelum Nabi Muhammad, iaitu zaman Nabi Isa alaihi salam. Disebutkan di dalam Injil Matius fasa yang ketiga ayat 1 dan ayat 2 bahawa Nabi Allah Isa alaihi salam mempraktikkan ibadat puasa di dalam dirinya. Ini menunjukkan menerusi kitab-kitab terdahulu, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, ibadah-ibadah puasa ini sememangnya sudah berlaku dan berlangsung pada fasa kenabian dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi dan ini diteruskan secara warisan daripada mesej yang sama, agama yang sama, Tuhan yang sama, para utusan yang sama sampai ke zaman Nabi Muhammad. Sebenarnya bilakah berlaku pensyariatan berpuasa di bulan Ramadan? Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab yang besar dan muktabar, sebagai contoh kitab Tarikh Tabari, satu kitab sirah yang cukup besar,
Di dalam jilid yang kedua, di dalam muka surat 417, Imam Tabari menyebut pensyariatan berpuasa ini berlangsung pada 10 Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Berlangsung puasa ini pensyariatan dia, tak puasa lagi. Allah menurunkan syariat puasa itu berlangsung pada 10 Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Jadi bila bulan kemudian masuk bulan Ramadan, umat Islam itu berpuasa di bulan Ramadan. Dan bila kita melihat kepada karakter bulan-bulan dalam Islam sebagai contoh, sebelum datangnya bulan Ramadan, kita melalui bulan yang bernama bulan Sya'ban. Dan sebelum melalui bulan Sya'ban, kita melalui satu bulan yang dinamakan sebagai bulan Rejab sebagai contoh. Bila sebut bulan Rejab, sinonim dengan peristiwa yang berlaku pada 27 Rejab, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini sebenarnya membangkitkan kembali penganugerahan dan pengijazatan satu ibadah yang cukup besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, iaitu ibadat salat. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, kita diperingatkan tentang ibadat salat, kita diperingatkan tentang sembahyang. Jadi perbanyakkanlah sembahyang kita, sama ada sembahyang yang menjadi kefarduan dan kewajipan 5 waktu dalam sehari, dan salat-salat sunat yang lain seharusnya diperbanyakkan dan diterjemahkan dalam praktikal ibadah kita sebelum benar-benar menjelma di bulan Ramadan. Bila mari bulan Sya'ban, kita dapat melihat bagaimana aktiviti ibadah puasa sunnah Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban lah baginda paling banyak melakukan puasa sunnah, sementara menuju kepada puasa yang menjadi kewajipan di bulan Ramadan. Ini bersamaan dalam bentuk latihan ataupun kaedah pemanasan badan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan saya, kalau kita melihat kepada mana-mana game, mana-mana sport, sebelum pemain-pemain, tak kira bola sepak, tak kira bola keranjang, tak kira rugby, tak kira hoki, bahkan apa jua jenis sukan, sebelum mereka benar-benar masuk dalam perlawanan yang sebenar, sebelum tu mereka kerap melakukan latihan demi latihan, percubaan demi percubaan, taktikal demi taktikal. Bahkan pada hari perlawanan sekalipun, masa yang ada sejam atau setengah jam mereka gunakan untuk acara pemanasan badan. Begitulah konsep bulan Rejab, adalah pemanasan badan menuju ke Ramadan. Begitulah konsep bulan Sya'ban, adalah acara pemanasan badan sebelum masuk kepada arena yang sebenar di bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan dikatakan bulan yang banyak ditaburkan oleh Allah anugerah-anugerah dan keistimewaan. Kerana dalam bulan Ramadan kita memperbanyakkan salat-salat sunat, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, sementara nuzul Al-Quran berlaku pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan di bulan Ramadan kita diminta memperbanyakkan beriktikaf, berzikir, berwirid kepada Allah, di samping menginfakkan sebahagian harta-harta kita dalam bentuk sedekah, dan kita dalam bentuk memberi makanan-makanan, iaitu menjamu manusia-manusia untuk ke puasa. Ini adalah bentuk-bentuk kesyukuran yang seharusnya ditunjukkan dan dipamerkan oleh sebahagian besar umat Islam, sementara kita masih lagi berada di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Bila kita melihat semua perkara-perkara ini, seharusnya inilah yang menjadi satu, kita kata, sebagai sarana ataupun sebagai penguat semangat untuk kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah di penghujung nanti kita akan cerita jenis-jenis manusia yang berada di bulan Ramadan. Jadi satu perkara yang saya nak sebut tentang Ramadan ni, bila kita lihat kepada rukun Islam sebagai contoh,
Bila kita lihat rukun Islam yang pertama ialah syahadah. Dalam bahasa Arab disebut syahadah, dan dalam bahasa Melayu kita pun kita masih mengekalkan bahasa Arab. Kalau nak suruh orang ucap syahadah, kita kata acu baca syahadah sikit, nak dengar orang pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya kalimah syahadah Arab tu masih kekal dalam bahasa Melayu. Begitu juga ibadat solat. Solat dalam bahasa Arab dan solat lagi kita kekalkan. Tapi kadang-kadang diselang-seli dengan bahasa Sanskrit, iaitu sembahyang. Sembahyang tu bahasa Sanskrit. Asalnya sembahyang tu orang tanyakan, sembahyang tu sebenarnya sembah yang esa. Tidak. Hyang tu salah satu nama Tuhan yang dimiliki oleh orang-orang Hindu Bali dulu. Tuhan mereka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam bahasa Sanskrit mereka menyebut sebagai Sang Hyang Widi. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha esa. Sang Hyang Widi, hyang tu kita ambil perkataan sembah hyang. Itulah asal perkataan sembahyang tu. Jadi sebenarnya sembahyang bukanlah singkatan sembah yang esa, no. Tapi hyang merujuk kepada Sang Hyang Widi. Apapun bila sebut sembahyang, kita fahamlah siapa kita ibadatkan, siapa kita rukuk, siapa kita tunduk dan sujud. Bila masuk bab zakat, kekal bahasa Arab, dan hari ini kalau kita nak bayar pun kita kata bayar zakat. Pi haji pun bahasa Arab, tapi kalau kata kita nak pi pun kita sebut pi haji. Masih kekal. Tapi yang jauh berbeza ibadat hak kita duk buat lah ni. Dalam bahasa Arab disebut sebagai as-saum ataupun as-siyam. Tapi hari ini kita langsung tak guna saum atau siam, kita guna kalimah berpuasa. Tuan-tuan pernah dengar tak? Sahabat-sahabat kita tanya, tahun ni berapa hari bulan kita start bersaum? Pernah dengar tak orang tanya lagu tu? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Oh, panas betul lah aku bersiam hari ni. Tak pernah orang sebut. Tapi bila kita puasa tahun ni, berapa hari kita puasa tahun ni, panas sungguh puasa tahun ni, sedangkan kalimah saum dan siam tenggelam terus. Hak naik kalimah puasa. Kalimah puasa pun sama, adalah bahasa Sanskrit. Sebab sebelum kedatangan Islam di kawasan Nusantara ini, kita mempunyai agama-agama besar seperti agama pagan yang dikenali agama pahaman nenek moyang. Satu agama Hindu, satu agama Buddha. Ini adalah agama-agama awal yang mendatangi Nusantara sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh pendakwah dan mubaligh-mubaligh daripada tanah Arab. Jadi sebelum mari puasa hak betul ni, ketiga-tiga pahaman dan ketiga-tiga agama ni dah menjalani ibadah, iaitu menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada bersama dengan pasangan, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan bentuk ibadah macam ni dinamakan sebagai upawasa. Bila mari Islam kena buat macam ni. Jangan makan, jangan minum, jangan bersama isteri, jangan buat benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Sama juga. Bila dah terkenal dengan ibadah ni dinamakan sebagai upawasa, kita pun sebut upawasa. Last sekali upawasa jadi apa? Jadi tinggal puasa saja. Jadi lekatlah ibadah puasa, lalu tertinggal dan terhalang terus yang kita sebut sebagai kalimah asah, saum ataupun as-siyam. Begitu juga di bulan Ramadan. Dikatakan bahawa awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan dan di awalnya ada rahmat daripada Allah, di pertengahannya ada pengampunan daripada Allah, dan di akhirnya ada pelepasan daripada api neraka. Ada rahmat, ada pengampunan, dan ada pelepasan daripada api neraka. Kalau kita melihat jenis-jenis manusia
yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memahami bahawa manusia ini dapat dipecahkan kepada 3 kategori ataupun 3 kelompok. Yang pertama ialah kelompok-kelompok manusia yang kebiasaan kehidupan dia ni banyak buat benda baik daripada banyak buat benda jahat. Hidup dia hari-hari ni banyak hak baik daripada buat hak jahat. Contohlah kita kata 70% hidup dia selalu buat baik, 30 saja buat jahat. Ataupun mungkin hak lebih baik 85% buat baik, 15% saja buat jahat. Dengan kata lain, kategori dan golongan pertama ni hak hidup dia hari-hari banyak buat baik dari banyak buat jahat. Tu satu kelompok. Manakala kelompok yang kedua ialah kelompok yang tengah, yang sama banyak. Baik pun 50, jahat pun 50, lebih kurang saja. Sama naik, sama terangkat saja hak buat baik dengan hak buat jahat. Tu golongan yang kedua. Manakala golongan yang ketiga, golongan yang jenis hari-hari hidup dia ni banyak terarah kepada buat benda tak elok, banyak buat benda hak jahat. 80 hak jahat, 20 saja hak baik. 90 hak jahat, 10 saja hak baik. Jadi itu sememangnya berlaku dalam kategori dan penjenisan manusia 3 kelompok tadi. Lantas bila kita regukan dengan konteks rahmat Allah, dengan konteks pengampunan Allah dan dengan konteks pelepasan daripada api neraka. Orang yang banyak buat baik, sikit buat jahat, Allah akan bagi kepada dia bentuk rahmat daripada Allah. Manakala orang yang 50-50, Allah akan bagi bentuk pengampunan kepada dosa-dosa dia tadi. Dan manakala orang yang banyak buat jahat daripada banyak buat baik, Allah akan bagi kelebihan dia, pelepasan daripada api neraka. Dan rahmat Allah berlaku pada malam pertama sampai pada malam ke-10. Pengampunan Allah berlaku pada malam ke-11 sampai malam ke-20. Dan pelepasan daripada api neraka berlaku pada malam 21 sampai malam ke-30. Tetapi ingat satu benda, jangan sesekali kita memandai-mandai dalam meletakkan neraca dan timbangan kita duduk dalam kumpulan mana. Hak tu biar Allah yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Kalau kita yang tentukan, habis jam. Sebagai contoh, aku rasa lah, dia buah aku rasa ni habis lah. Aku rasa ni aku ni kumpulan hak nombor 1 lah. Kumpulan nombor 1 ni jenis banyak buat baik, jarang-jarang saja buat jahat. Aku rasa aku kelompok tu. Bila dia kelompok tu, malam yang dikhususkan ialah 1 hingga 10. Jadi dia mari tarawih pun 10 malam tu lah. Malam hak sebelah tu hak geng-geng bawah je. Sebab aku tak kena, tak payah marilah 20 malam lagi. Akibat daripada letak diri sendiri. Hak agak 50-50, hak 50, aku ni lebih kurang lah sama banyak. Jadi awal-awal Ramadan 1 hingga 10 tu untuk geng baik, jadi tak payah pi lagi. Bila start nak pi? Malam ke-11 sampai malam ke-20 bahagian aku. Lepas tu hak 21 sampai nak raya, hak geng-geng teruk lah, aku tak payah pi lah. Mari hak berasa teruk pula 1 hingga 20 lingkup lah. 21 hingga 30. Hak tu okey lagi, 10 malam tu dia mari. Mari hak geng keliru ni. Aku ni tak tahulah duk geng mana. Nak kata baik sangat pun ada juga hak jahat. Jadi 1 pun tak kena, 2 pun tak kena, 3 pun tak kena. Bila 3-3 tak kena, 30 malam pun tak mari semayang. Tak tahu nak letak kat mana. Ini bahaya bila kita letak tempat-tempat tu. Jadi Allah dah tahu kita duduk tempat mana, mari je lah 1 hingga 30, di situlah ada rahmat-rahmat Allah, di situ juga akan ada pengampunan Allah, di situ akan ada pelepasan daripada api neraka. Bila kita melihat bentuk-bentuk puasa, kita harus faham bahawa bukan manusia saja yang berpuasa. Bahkan ada di kalangan haiwan-haiwan, binatang-binatang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa untuk dirinya sendiri.
Sebagai contoh yang terbaik ialah ulat beluncas. Bila kita sebut ulat beluncas, dia mengalami satu proses yang saintifik sebut sebagai metamorfosis, iaitu bila mana proses pertukaran ulat beluncas dan dia keluar dalam bentuk yang lebih cantik yang kita panggil kupu-kupu atau rama-rama. Dalam tempoh dia duduk dalam kepompong tu, dia tak makan, dia tak minum, tetapi dia sedang berpuasa. Berpuasa untuk memperbaiki dia, berpuasa untuk merubah diri dia yang pada sebelum ni hanya seekor ulat menjadi bentuk binatang yang lebih cantik. Dan inilah yang perlu kita ambil transformasi daripada metamorfosis ulat beluncas. Kalau ulat beluncas dulu, kita lalu bawah pokok, jatuh atas tangan kita duk gosok ke kita kuih. Ulat beluncas berbulu lagi, gatal lagi. Kalau jatuh kat tangan, kalau orang tu tahan, oh ulat, kita kuih. Kalau perempuan, au, geli, menjejekkan, menjengkelkan, menggerunkan, menakutkan. Jadi kita nak kalau sebelum ni manusia memandang demikian pada kita, peluang untuk raih perubahan di bulan Ramadan, agar bisa kita keluar di bulan Ramadan, orang bukan lagi memandang kita seperti ulat beluncas, bukan lagi memandang seperti ulat-ulat yang lain, tetapi nak melihat di awal Syawal, orang memandang dan melihat kita seperti seekor kupu-kupu, seekor rama-rama yang selayaknya dipuji dari sudut kecantikan dia. Jadi kalaulah seumpama binatang boleh melakukan perubahan dan transformasi ini, peluang ini Allah sediakan cukup banyak di bulan Ramadan untuk ibadat-ibadat yang mana ibadat sunat diangkat sama setara pahala dia seperti ibadah wajib. Lebih-lebih lagi ibadah wajib diangkat 10 kali lipat, bahkan berganda-ganda lagi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita pun tak panjang mana tak? Kita nak habis. Ni antara jenis-jenis manusia yang kita boleh lihat di bulan Ramadan. Ada 6 kelompok yang selalu disebutkan oleh ulama-ulama berkaitan manusia bila datang dan menjelmanya bulan Ramadan. Yang pertama ialah jenis manusia yang sememangnya menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan, menunggu-nunggu ketibaan bulan Ramadan, seolah-olah dia menunggu seorang tetamu yang cukup berprestis, seorang tetamu yang bertaraf VVIP, kerana dia tahu tetamu yang dia tunggu ni bila masuk dalam rumah dia, tetamu ni akan menebarkan keberkatan, tetamu ni akan menebarkan rahmat, tetamu ni akan menebarkan kasih sayang, tetamu ni akan menebarkan pelbagai-bagai kelebihan. Siapa tetamu tersebut? Iaitu bulan Ramadan, bulan yang dia tunggu-tunggu untuk dia merubah diri dia, merubah ahli keluarga dia, merubah ahli rumah dan ahli masyarakat dia dengan kehadiran di bulan Ramadan, dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah angkat pahala-pahala yang berlipat ganda ini, dengan dia memperbanyakkan salat-salat sunat, memperbanyakkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kita harus faham bahawa bulan Ramadan, selain daripada sememangnya kefarduan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran, nuzulul Quran di bulan Ramadan, supaya manusia ni dekat dengan Al-Quran, yang mana di luar Ramadan kita sememangnya jauh dengan Quran. Sebelum ni ramai di kalangan kita tak dekat dengan Quran, tak qarib dengan Quran, tak rapat dengan Quran, tak berkawan dengan Al-Quran. Tetapi bila mari bulan Ramadan, kita kena ubah, jadikan Al-Quran ini sebagai teman setia, teman rapat, kawan kita. Sebab kita tahu dari sudut ilmu-ilmu Al-Quran, tajwid kita selalu bagus, tartil kita selalu bagus, tarannum kita selalu bagus. Cuma perlu penambahan ialah pemahaman tentang isi-isi Al-Quran. Belajarlah memahami tafsiran-tafsiran Al-Quran dan tuntutan-tuntutan Allah atas kita.
baik tuntutan dalam bentuk perintah dan tuntutan dalam bentuk larangan-larangannya. Jadi kita hari ini banyak dah settle bab tu, tapi bab nak faham ayat ni cerita pasal apa, ayat ni cerita pasal apa, ayat ni turun sebab apa, ayat ni turun pada siapa, ayat ni turun bila, kita jarang nak belajar. Jadi gunalah kesempatan di bulan Ramadan dan biar dia kekal di bulan Ramadan untuk belajar dan memahami Al-Quran itu sendiri. Ini satu kelompok manusia secara ringkas. Kelompok yang kedua ialah bila mari bulan Ramadan ke, tak mari bulan Ramadan ke, lagu tu ya, tak ada beza bagi dia. Tak ada keistimewaan langsung, tak ada keterujaan, tak ada terkejut pun. Orang kata, minggu depan nak bulan Ramadan, dia awak muka dek. Minggu depan nak mari bulan Ramadan, biasa je, sama macam bulan lain, sama macam Safar, sama macam Muharram. Bagi dia tak ada beza pun. Jadi kehidupan yang dia jalani pun lagu tu. Maksudnya kalau sebelum ni kurang solat sunat, tak juga solat sunat. Kalau sebelum ni tak berwirid, mari Ramadan pun kurang berwirid. Kalau sebelum ni tak dekat, tak jamah Quran pun, mari bulan Ramadan pun lagu tu lah. Bila mari bulan Ramadan, ramai-ramai datang masjid, dia pun hak sebelum datang masjid, duk lagu tu juga tak datang masjid. Kalau sebelum ni orang tak terawih, time ni nak terawih, dia sebelum ni tak terawih, lah ni pun dia tak terawih. Tak ada beza. Sama saja bagi dia bila mari Ramadan atau tak mari Ramadan. Ini satu lagi bentuk manusia. Bentuk yang ketiga ialah jenis manusia yang tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan sebelum ni dia tak mau ambil tahu pasal apa pun. Tapi dia hanya kenal Tuhan, dia hanya mula nak sujud, mula nak semayang, mula nak puasa bila time bulan Ramadan saja. Jadi mari puasa, dia puasa. Mari semayang, dia semayang. Mari terawih, dia terawih. Mari baca Quran, dia baca Quran. Mari sedekah, dia sedekah. Tapi bila saja keluar pada awal Syawal, dia jadi kehidupan dia tempo lama balik. Tempo lama balik. Hak tak semayang, tak semayang lah. Puasa tu tak puasa. Quran tinggal dah. Sedekah jarang-jarang dah. Jadi dia hanya jadi baik lagu tu bila mari bulan Ramadan. Luar bulan Ramadan, hidup biasa dia balik. Ada jenis manusia yang tu bila berdepan bulan Ramadan. Manusia jenis yang keempat ialah manusia yang hanya berpuasa pada perut-perut mereka, tetapi mereka tidak berpuasa pada anggota-anggota yang lain. Bak tahan makan, dia jaga perut dia. Bak tahan minum, dia jaga perut dia. Bak membatalkan puasa, dia jaga perut dia. Bahagian perut dia cukup jaga tentang puasa dia, tetapi anggota-anggota hak lain tu sama jalan dengan hak belum puasa. Maksudnya mata dia tak berpuasa, dua telinga dia tak berpuasa, bibir, mulut dan lidah dia tak berpuasa, kedua tangan dan kedua kaki tak berpuasa. Dia puasa hak tahan makan, tahan minum, bak perut sungguh-sungguh. Kalau sebelum ni mata duk tengok benda karut marut, mata duk tengok benda jahat, mata duk tengok benda maksiat, mari Ramadan jalan juga hak tu. Tapi makan, sorry, I puasa. Minum, sorry, I puasa. Tengok benda mengarut, okey, boleh, tak ada masalah. Tengok benda jahat, okey, tak ada masalah. Puasa, mata tidak. Telinga, duk dengar benda merapu, duk dengar benda fitnah, duk dengar benda mencarut, jalan juga bulan Ramadan walaupun tak makan, tak minum. Mulut mengumpat, mengatakan orang, buka aib orang, laju sama macam sebelum Ramadan, tapi tak makan, tak minum. Tangan buat dosa tu, tangan buat dosa ni, kaki langkah tempat maksiat tu, kaki langkah tempat maksiat ni, tapi perut jaga, tak makan, tak minum. Ada jenis manusia, ingat, yang keempat hanya jaga perut tetapi tidak terjaga anggota-anggota badaniah yang lain. Yang kelima,
ialah golongan-golongan yang menjadikan siang hari mereka sebagai medan untuk berehat penuh. Dengan kata lain, tidur ajalah siang hari, dan malam dijadikan medan bersukaria dan benda-benda lara. Kalau orang beriman dia tidur sekadar untuk melepaskan lelah, sebagai mengambil kekuatan dan tenaga untuk beribadah di malam hari. Orang lain pun tidur perlu, orang lain pun tidur ala kadar dia ni. Kira tidur ni nak suruh perapat buka puasa, balik kerja, balik bekerja, tidur pukul 2, sedar pukul 3, lambat lagi tidur, sedar 4:30, lambat lagi tidur, 7.15, okey, 7.15 boleh ni. Sebab apa? 7.29 nak buka puasa. Jadi dia jadikan siang dia tidur. Bila dah siang tidur, malam cergah, malam bertenaga. Ingat ke ketenagaan dan kecergasan nak main sini, nak buat ibadat, tapi dia pilah melepak kat mana-mana. 24 jam terbuka kita kan. Pi minum sana, pi lepak sini, pi sembang sana, pi riuh sini, pi jam sana, pi jam sini. Tempat-tempat tu pula dia cari benda-benda lara dan benda-benda melalaikan, yang dia mana merugikan diri dia untuk capai keampunan dan rahmat Allah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, jangan jadi yang keenam. Orang hak ke-6 ni bulan biasa pun tak kenal Allah, mari bulan Ramadan pun tak kenal Allah juga. Dengan kata lain, bulan biasa tak semayang, mari bulan Ramadan tak semayang. Mari bulan puasa tak puasa, masuk bulan Ramadan pun tak puasa. Luar bulan Ramadan tak baca Quran, mari hak ni pun tak baca Quran. Mari hak ni pun tak berzikir, mari bulan ni pun tak berzikir. Hak ni pun tak bersedekah, hak tu pun tak bersedekah. Hidup dia lagu tu je. Jadi amat malanglah ulama-ulama berkata, bagi manusia-manusia yang disenaraikan dalam kelompok yang ke-6 ni, sebelum dan selepas Ramadan mereka tak pernah mengenali Allah. Apatah lagi untuk mengibadahi dan mengambil tuntutan-tuntutan ketaatan dalam bentuk perintah-perintah yang berlaku ke atas dirinya. Pentaklifan-pentaklifan di dalam agama seolah-olah terabai di dalam kehidupan dia. Jadi memandangkan masa yang sekejap dan singkat ini, jadi kita mengambil peluang untuk sama-sama kita memuhasabah diri. Apa yang saya sebut dari permulaan minit pertama sampailah minit terakhir, hak nombor 1 bukan tuan-tuan, untuk diri saya sendiri hak cakap ni. Seterusnya lah baru kepada saudara-saudaraku muslimin muslimat, hadirin hadirat, agar sama-sama kita dapat memuhasabahkan diri dan mengambil iktibar dan pengajaran. Seterusnya meraih keistimewaan-keistimewaan yang Allah beri dan gandakan di bulan yang penuh kemuliaan. Sementara nyawa masih Allah bagi, kesihatan masih Allah bagi, kekuatan masih Allah bagi, nikmat-nikmat lain masih Allah bagi. Tidak adalah cara terbaik untuk kita balas ini ialah dalam bentuk kesyukuran, mentaati pengibadahan-pengibadahan dalam bentuk kewajipan-kewajipan Allah terhadap kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, kurang dan hina itu datang daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.